warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, banyaklah syukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada penyakit COVID-19 dan juga mudah-mudahan kita menjagakan kesihatan kita daripada penyakit-penyakit COVID-19. InsyaAllah. Alhamdulillah, minggu yang kelima maka kita dapat mengaji secara online lagi dan juga mudah-mudahan secara online kita boleh onsite nanti insyaAllah. Alhamdulillah, kita ngaji minggu yang kelima mengenai kemajuan kerajaan Bani Umayyah. Kita dah kecil masalah kemajuan anda kataความเจริญของอาณาจักรออตโตมัน. Kita ngaji dah minggu dulu bahasanya kemunculan kerajaan Bani Umayyah atau yang panggil kan kotak anak Ottoman. Maka insyaAllah hari ini kita ngaji mengenai masalah kemajuan kerajaan Bani Umayyah หรือ yang panggil ความเจริญ ทางด้านการศึกษาของอาณาจักรออตโตมัน. Mengenai bahawasanya yang panggil kemajuan di bidang pengajian dan juga keilmuan. Lebih lagi yang kita tahu bahawasanya negeri nak jaya, nak maju, maka kena ada mengaji. Wahai pelajar, yang ada mengenai masalah bahawasanya manusia itu penting dalam negeri. Seandainya negeri ada tapi tanpa manusia tak ada, negeri nak maju tak, wahai pelajar? Pasti tak maju, wahai pelajar. Kenapa? Karena apabila negeri nak maju, kena ada rakyat untuk nak gerak biar negeri maju. Dan sampai itulah hanya rakyat ni sebagai panggil inti yang pertama sekali dalam yang mengandalkan negeri. Negeri nak maju tak maju duduk di tahap rakyat, pelajar. Maka rakyat nak maju, maka pasti kena ada ilmu dan juga panggil pengajian dari dalam bidang masing-masing pelajar. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita ngaji mengenai masalah panggil dalam semasa anak Ottoman, semasa kerajaan Bani Umayyah tu ada dalam buat negeri. Maka pegawai negeri pasti kena ada pegawai untuk orang nak kerja dalam negeri Umayyah tu, hai pelajar. Maka pegawai semasa tu dan misalnya kita tengok semasa ia tak suka. Dan ketika Bani Umayyah panggil dia bagi pegawai yang tak suka, pelajar. Dan juga ketika Bani Abbasiyah pun tak suka. Dan juga naiklah kerajaan Bani Umayyah. Maka kita nak faham mengenai pegawai kerajaan Bani Umayyah. Kenapa? Karena kita kecil masalah pegawai yang ada dua, pelajar. Dua di sini artinya ketika Bani Umayyah, ketika kerajaan Bani Umayyah ia ada dua pegawai orang kerja dalam negeri. Ketika tak ada orang kerja pasti negeri tak maju. Artinya pegawai tak ada maka negeri tak akan jalan. Yang pertamanya pegawai yang bukan Islam asal, wahai pelajar, iaitu orang agama lain, baik Masihi, baik Yahudi dan juga lain lagi agama lain pada Islam, tapi yang sudah memeluki agama Islam. Itu panggil pegawai yang bukan Islam asal. Pegawai yang kedua, wahai pelajar, pegawai yang kedua adalah pegawai yang berasal dari orang Islam. Berasal daripada orang Islam yang berasal, wahai pelajar. Pegawai yang bagi kepada dua. Pada masa kerajaan Bani Umayyah ni bagi kepada dua pegawai. Pegawai yang pertama adalah pegawai orang Islam. Kata mudahnya orang Islam. Yang keduanya pegawai yang bukan Islam asal. Termasuk orang Masihi, orang Kristian baik, orang Yahudi baik, tapi yang sudah memeluki agama Islam, pelajar. Maka dua ini bagi dua golongan ini dia tak sama. Pegawai yang kerja tak sama. Yang pertamanya kita tengok di segi pegawai Islam dulu. Islam ni kerja apa tak, wahai pelajar? Ketika orang Islam yang pertama sekali yang kerja di bidang apa? Bidang pegawai yang panggil bidang guru. Bidang guru. Pasti apabila nak jadi guru kena jadi orang Islam. Kenapa? Karena ketika kerajaan Bani Umayyah dia titik berat di atas orang Islam nak jadi guru. Kenapa? Karena orang Islam ni dia mencukupi kompleks mengenai masalah nak ngajar, ngajar tak lain, tak mengajar sunnah dan juga panggil
perkara-perkara hak Tuhan suruh dan juga perkara-perkara hak yang panggil Nabi suruh dan juga perkara hak Tuhan larang dan juga Nabi larang. Itu perkara-perkara hak panggil guru pasti yang nak ajar kepada anak-anak pelajar ya atau anak-anak murid ya pelajar. Alhamdulillah, yang pertama sekali ketika pegawai Islam yang kerja yang pertama adalah jadi guru pelajar, jadi guru. Yang kedua pelajar, yang kedua adalah di bidang qadi, di bidang qadi. Apa qadi pelajar? Apa qadi? Qadi di sini artinya, qadi di sini artinya orang duk kerja, orang duk mentahkimkan, orang duk menghukumkan seseorang yang jahat atau baik. Pelajar. Ni bagi qadi. Qadi arti di sini panggil misalnya masa kita panggil hak duk kerja dalam atas satu pelajar. Panggil fok ayakan baik, fok tanai kuam baik dan juga fok panggil hadut panggil duk tabalang tu pelajar. Pubi paksa. Nah, duk panggil duk tabalang ni artinya pubi paksa. Ni adalah di segi di bidang qadi ni menangani di atas orang Islam pelajar. Dan orang Islam yang tanggungjawab di sini. Yang kedua pelajar dan yang ketiga, tadi yang kedua, yang pertama kita ingat molek di bidang guru. Orang Islam, pegawai Islam yang itu adalah di bidang guru kena di atas orang Islam. Yang keduanya nak jadi qadi pasti kena jadi pegawai orang Islam sah. Yang ketiga, pelajar mengenai masalah agama. Ahwal saksiyah baik, mengenai masalah akidah baik, masalah agama baik di segi fiqh mengenai seperti ini menangani orang asal daripada orang Islam. Demon ini sepertinya kerja dikenakan makan, kenakan makan Islam, macam-macam wat baik, macam-macam apa baik, dan mengenai demon ini kena menangani. Dan juga kerja di tu email tok kata tu bilang maka pasti kena orang Islam. Bolehkah orang bukan Islam nak menangani? Tak boleh. Kenapa? Kerana depa ni tak mahir, depa ni tak pandai mengenai masalah hukum Islam. Dan juga boleh tak kita nak ambil orang mualaf yang bukan asal pada asal Islam. Ya tu Islam dah tapi ya asal tu bukan bahasa Islam. Bukan asal Islam. Boleh tak kita nak edit email? Boleh. Tapi kena pakai masa saya belajar. Ini adalah pekerjaan di segi pegawai yang berasal daripada orang Islam. Saya belajar. Yang kedua masalah yang kita bagi di pegawai-pegawai yang bukan Islam. Hal tadi pegawai Islam. Yang kedua adalah pegawai daripada bukan Islam sah. Sepertinya orang Masihi, Kristian baik, orang Yahudi baik dan juga agama lain lagi. Yang bukan Islam sah, tapi demo ni sudah memeluki agama Islam. Artinya bahasa kita panggil fok mu'allaf. Kaum mu'allaf demo ini. Nah, kalau demo ini maka panggil kerajaan Utsmaniyah ni ia tempat kerja mana? Kerja ya. Yang pertamanya adalah panggil kerja mengenai ketenteraan dan masalah akan tahan. Dan masalah ada Dubai tahan buk tahan akad tahan re tahan dan segala demo ni menangani. Untuk apa? Untuk jaga keamanan wilayah-wilayah bagi anak Ottoman. Apabila bagi duk kerja masalah ketenteraan pastinya kena pergi lah alat senjatanya sepertinya atau bukan alat senjatanya boleh juga tapi duk kerja berkaitan dengan ketenteraan mengenai bagi bahasa kita bagi bagi caw nanti tahan agak seperti itulah wahai pelajar. Dan juga yang ketiga pejabat pentadbir. Pejabat pentadbir Fai Borihan ini kena menangani orang demo ni. Kenapa? Demo ni bijak wahai pelajar. Kenapa? Kerana orang Islam orang Islam baik dan juga bukan Islam baik. Tapi kita kecil masalah bukan Islam. Kaum Yahudi, agama Yahudi dan juga orang Nasara. Demo ni bijak. Sampai itulah dalam ayat Quran dia pun sebut atau demo ni orang bijak ahlul kitab sepertinya. Kenapa? Karena demo ni kita tengok dalam sejarah masa lalu dan sejarah yang sudah terbukti bahasanya orang kan juga lain pada orang Islam dah kita dah sebut masa dulu dah. Ada juga orang Yunani, orang Krit, dia pun penak biasa
penawiasan adab tonton honglo deh Aristoteles gapo mengenai sepertinya deh agama ya sudung gapo tu pengenawiasan deh kenapa karena demo ni ke oleh ke beragamonya agama Kristian atau agama Yahudi baca nah yang ketiga deh pegawai yang bukan Islam yang kerja apa teh lagi pengen mengenai khidmat kerja mengenai masalah istana deh cara kan borihan masalah istana raja deh mengenai pengen pra suang pengen perasaan masa tu belajar dan juga ketika kita kira deh ini persoalan Ani boleh belajar jawab dah dalam Google bagi classroom. InsyaAllah kita pergi buka Google Classroom nanti. Pertanyaan saya, kenapakah kerajaan Bani Utsmaniyah? Kenapakah kerajaan Bani Utsmaniyah ini ia harap kepada orang Islam ni duk jaga masalah tahan. Masalah bagi ketenteraan. Kenapa ia harap demo ni duk bagi duk jaga bedek. Padahal ni kita tengok tangan bagi bedek alat senjata ni panah baik dan juga bagi bedek baik demo ni duk tangani semua. Orang Islam kita duk di kodi, duk di guru gapo, duk di tikmi tok bila tok siung gapo. Tapi bedek masalah alat senjata ni ditangani kepada orang bukan asal Islam. Ini kita jawab nanti insyaAllah. Cuba kita mikir. Cuba kita jawab atau kenapakah kerajaan Utsmaniyah ni ia harap kepada orang Turki. Ia harap kepada orang bukan Islam asal untuk menangani untuk cara masalah ketenteraan. Dan cara masalah akan jaga keamanan dan setiap wilayah kapo duk jaga mengenai sepertinya panggil pagar dan pagar negara kenapa demo ni harap kepada orang bukan Islam. InsyaAllah kita nak jawab dalam kita boleh pakat jawab. Salah saya tak kata apa. InsyaAllah kita pakat jawab dulu. Kita buat topik daripada idea kita. Kenapa kerajaan Utsmaniyah ni dia harap kepada orang bukan Islam dan duk jaga. Ni mari belajar. Dan juga apabila kecek masalah nak jadi kodi ban, nak jadi guru ban, nak jadi ketenteraan ban, nak jadi bagi masalah nak borihan ban, nak jadi kami nak jadi tok email tok ketik tok bila ya pasti demo ini kena mengaji dan kena belajar. Orang kita dan misalnya kita tengok orang secara orang awam kita ni seperti orang awam kita pokok kita ni bagi ketika kita tak ngaji pasti kita tak mampu kita nak jalan ke depan. Dan kenapa? Karena ada ilmu dan ilmu ni lah sebagai bagi jalan jalan ni kita untuk kita nak pergi di masa depan untuk nak buat di masa depan belajar. Dan maka masa kerajaan Bani Utsmaniyah masa kerajaan Bani Utsmaniyah ni mengira anak Ottoman ni pengajian dia bagi lagu mana kita mai tengok insya-Allah. Pengajian dia pelajar dan ketika masa tu sekolah yang maka dia bina sekolah. Negeri nak maju dia kena ada sekolah. Negeri nak maju dia kena ada orang yang mengaji. Kenapa? Sumber daya manusia, sumber daya alam ni banyak. Bagi siapa yang tamacak ni banyak. Gas, minyak, api, segalanya bagi segala siapa yang banyak. Tapi ketika tak ada orang ngaji, ketika tak ada orang ngaji, lain siapa yang hak saya adik, baik gas, baik minyak, dia orang nak olah, dia orang nak cara. Seandainya laki umur kita ada lagu miok dan ada cerak lagu miok, tapi kita tak ngaji mengenai sepertinya hamil, boleh tak kita nak olah miok? Boleh tak kita gimik miok lalu kita make miok dari tanah hak yang di supaya air cah tu kipas lah mutus lalu, boleh tak? Dan tanpa kita ngaji di bidang mengenai masalah hamil dan panggil peritonas dan mengenai masalah hamil dan boleh tak? Ini bagi boleh kita mikir ketika negara nak maju masa ke depan maka kena ada manusia atau rakyat dalam negeri ni kena ngaji. Saya buat contoh
Ketika pada masa 1999 akhir-akhir tahun ini 1999 nak hampir dengan tahun 2000 hai pelajar, maka timbullah timbullah kanker patiwat panggil bahasa kita panggil jadilah panggil revolusi Timor Leste sia panggil Timor Leste ada panggil Timur baik dan bahasa ya banyak panggil banyak nama ya. Ketika masa tu dan Timor Leste nak deko daripada Indonesia. Masa tu dia duduk di Indonesia. Tapi ketika kita tengok latar belakang dia tak sama dengan orang Indonesia kerana dan ia tu bukan orang Islam dah. Dan kebanyakan ia tu panggil agama Kristian dan agama Kristian. Maka nak nak duk bergaul dengan masa tu duk dengan susah, maka ia minta menuntut kemerdekaan daripada Indonesia. Maka jadilah revolusi Timor Leste pada tahun 1999 HPP dengan tahun 2000. Ketika perang mari, maka perjanjian damai. Maka Indonesia dinangani oleh PJ Habibie jadi presiden masa itu. Maka ketika masa itu Indonesia lepas Timor Leste ni deko. Hai ikrar hai kap Timor Leste. Maka Timor Leste pakat rio lah pakat rayo kenapa? Karena rap ikrar cang Indonesia ni we rap ikrar sendiri dah pelajar masa tu. Selepas daripada tu nak ikrar nak deko dah ketika tu masa Timor Leste deko dah. Tapi dia nak mari borihan negara. Belajar. Dia nak mari borihan negara. Kenapa? Karena masa tu orang Timor Leste banyak dan kebanyak tak ada ngaji belajar. Pasti ketika masa tu Timor Leste ni kita pergi ngaji, kita pergi belajar lagi, kita pergi sejarah lagi. Timor Leste ni disewa orang masalah. Dan orang masalah mari borihan negara. Bukan orang tempat borihan negeri. Jambil orang luar mari borihan negara Timor Leste. Kita tengok contoh lagi pada masa 1940 lebih. Saya tak ingat atau 40 apa 43 42 dan sekitar masa tu di Saudi Arabia wahai pelajar. Di Saudi Arabia ni ketika tu masa tu Amerika duk debek duk di palang power masa tu. Di Saudi Arabia ketika tu tim adalah miok. Dan kenapa? Karena ketika olehkan lagam miok ni olehkan duduk di tanah Arab, maka ketika tu Arab tahu kata dalam tanah dalam pada bahasa dia ada miok, tapi ia nak ulah ke mana? Ia nak borihan, nak ambil lah ke mana? Ia tak anak. Apabila ia tak pandai pun, ia kena pasti kena ia kena gimmick orang hak pandai mari dok olah minyak le tanah ini untuk nak bolehkan kerong, boleh pakai minyak boleh kereta, boleh pakai di atas kereta, di atas mutu baik Maka ketika tu yang ambil dia giwak sanja dengan orang Amerika. Kerana Amerika tu orang maju masa tu. Amerika, maka orang Amerika mari, maka buat perjanjian maka orang hak mari buat perjanjian tu negeri Amerika tu maka perjanjian. Dan kita tengok hasilnya minyak hak dalam orang kita, hak boleh orang Saudi, tapi minyak tu kebanyakan persen boleh orang ke Amerika. Berapa persen sangat ya we makan kepada orang Saudi. Tapi persen hak sikit tu boleh Saudi Arabia kaya raya sampai sekarang. Dan apatah lagi orang hak Amerika hak makan dah persen puluh-puluh persen hak banyak tadi. Kaya tahu mana? Misalnya kita tengok. Ini salah satu. Ketika kita tak ngaji di bidang bidang khusus, maka sepertinya kita tengok tiku tengok besi wahai pelajar. Tiku tengok besi. Makan dah besi tu. Ia tak makan. Kenapa? Kerana besi je keras wahai pelajar. Kita nak besi, besi tu gigi ke apa? Ya nak ada alat dia. Ini bagi salah satu kenapa kau negeri dan kenapa kau rakyat dalam negeri yang kena ngaji. Dan
kita diri pun pelajar. Kita diri pun kita anak orang Melayu, kita anak Melayu. Pasti kita nak ngaji. Walaupun bengi susah payah ke mana pun, susah payah mana di mata ada tugas banyak, ada pengan banyak, ada kicikan banyak dalam mukalah, tapi kita nak sabar. Kenapa? Karena pengajian tak ada orang boleh dalam duduk dalam sini pelajar. Dan juga ketika masa tu kerajaan Utsmaniyah ini, kerajaan Utsmaniyah ia buat sekolah yang ni bagi sekolah ia bagi kepada dua. Dia buat sekolah umum, sekolah tuapai. Dan juga sekolah agama seperti kita sekarang. Mau kita sekarang ni pun ada dua, sekolah ratibah dan sekolah siari pun dan juga sekolah agama pelajar. Maka sekolah tu kita kecek masalah sekolah umum dulu, sekolah saman dulu dah. Sekolah saman ni dah ia buat sekolah apa tu? Sekolah mahligai. Yang pertama sekali sekolah mahligai. Ia mek apa? Ia mek orang anak-anak masih, anak-anak orang tawani masa tu mek anak-anak orang hak duduk dalam mari tupai dalam negeri masa tu orang kafir baik masuk ngaji dalam sekolah mahligai. Sekolah mahligai ni apa sekolah? Sekolah mahligai ni adalah sekolah untuk orang-orang hak bukan Islam. Bukan Islam. Patut orang Islam nak ngaji boleh dah. Boleh dia tak masalah. Ada bagi salah satunya bagi sekolah mahligai. Yang kedua, selepas kita ngaji sekolah mahligai dah, kita habis dah maksudnya, maka kita mari sambung di sekolah asri. Sekolah asri. Sekolah asri ni dia sambung daripada mahligai. Sekolah asri. Ini bagi dua tekad. Tekad yang pertama sekolah mahligai, yang kedua sekolah asri dia belajar. Ini sekolah saman, sekolah umum. Dan juga di segi agama, sekolah agama ia bagi pada tiga tekad belajar. Tekad yang pertama sekolah ibtidai. Ibtidai. Supaya kita ibtidai. Kita nak ngaji kelas 1 kelas. Ibtidaiyah. Yang ketiga sanawi. Sanawi kita ni misalnya mau kita mutawasit kita sanawiyah mutawasit kita, dan juga aliyah ini sanawi kita. Dia bagi pada tiga dekad. Tapi mata pelajaran apa ya tak supo lah. Kalau agama kalau sama ni tak supo masuk kerajaan Bani Utsmaniyah ni. Mukalah umum dengan mukalah agama ya mata pelajaran mana-mana tak supo dah pelajar. Kita tengok mukalah umum dulu. Mukalah umum ni duk ngaji hak apa teh? Mukalah umum ni. Mukalah umum ni oleh ke madah-madah ya tak supo. Kalau tak supo. Ada juga dalam madah-madah kalau agama. Tapi ada juga dalam madah kalau umum dalam kalau agama. Tapi ya ada perbezaan ya. Contoh, mukalah umum ni ada apa teh? Ada madah bahasa. Mata pelajaran bahasa Arab baik, bahasa Anggeris baik, bahasa bahasa baca. Ini penting. Kenapa? Karena kita tengok sekarang orang hak kecil satu bahasa maka demo ini tak boleh nak apa. Kenapa? Karena apabila jangkau tu luar dari Islam atau jangkau tu Amerika, kita kena pakai bahasa Anggeris dan kita kena pakai bahasa Masalih. Ini contoh. Pasti kena ia buat mata pelajaran dalam sekolah umum ni, salah satunya madah bahasa. Yang kedua adat. Adat ni penting. Adat. Yang ketiga idarah. Idarah kancakan apa. Yang keempat muzik. Ini contoh. Muzik ni nada. Kalau mana-mana muzik. Yang keempat pelajaran perundangan, undang-undang, kutmai, kita nak ngaji, kutmai kan bentar, gapo supaya kita kok duk ngalani ngaji Siti Laknati, Siti Laknati Pularang tu. Itu salah satu masuk dalam madah perundangan atau bicara kutmai dah pelajar. Yang seterusnya riyadhah, olahraga. Yang seterusnya ilmu agama. Ilmu agama ada. Kenapa? Karena walaupun demo agama Kristian, walaupun demo agama bukan agama Islam, walaupun demo agama Yahudi, tapi demo ini kena tane dengan asah ilmu agama dalam pribadi dalam tubuh dia.
Deh, seandainya orang Islam hak pergi ngaji kalau ni boleh tak? Boleh, ya tak masalah. Deh, boleh, ya tak masalah. Ya seterusnya panggil ilmu riyadhiyat, dah riyadhiyat. Yang seterusnya ilmu ketenteraan, ilmu ketenteraan. Ilmu kantahan, ilmu kantahan. Kenapa? Karena dia sampai itulah saya ya tahu orang bukan Islam asal ni dia hajar ada ya hajar dak macam kecil lagi ketenteraan dah jaga keamanan dah bahasa kita panggil bahasa penwica rodo wica hak ngaji hak pelak nah dan juga darabiah dan darabah ni kanisa dah pelajar. Dan juga kita tengok sekolah umum, hai belajar sekolah umum je ngaji hak apa sekolah agama. Dan sekolah agama ni apa tak? Sekolah agama ni mata pelajar ya sekolah kita tengok di tingkat ibtidai. Deh. Ibtidai ni ngaji apa tak? Ya tak suka mandah yang ibtidai suku, sanawi suku, aliyah suku. Ibtidai suku, sanawiyah suku, aliyah suku. Ya bagi mandah yang tak suka. Kita tengok ibtidai dulu. Bagi tingkat ibtidai ni ada anak ahli ni dengan ngaji hak apa tak? Yang satunya membaca. Membaca. Kenapa? Karena apabila kita tak pandai baca seklah. Ya nak ki nen, ya nak ki khusus, ya nak ki fokus mengenai membaca, belajar. Membaca dan juga menulis. Sampai tu adik-adik kita apabila duk ngaji pengen petum tu misalnya kena ada madah biasa, kena ada pakai kamlung apa, nyanyi adik-adik kita. Kenapa? Karena wai tu pandang dulu, pandang baca dulu. Belajar. Yang seterusnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ni penting. Kenapa? Karena masa tu kita tengok walaupun kerajaan Utsmaniyah orang berasal pada suku Turki, tapi bahasa Arab ia berguna dalam kerajaan masa itu belajar. Dan yang seterusnya ilmu Quran. Ilmu Quran. Kenapa? Karena agama. Kelas agama, sekolah-sekolah agama kena tak lari. Kita tak boleh lari pada ilmu Quran. Seterusnya di sekolah sanawi. Sekolah sanawi. Hak tadi tidak hak ni sanawi pelajar. Sanawi di sini artinya apa tak ngaji? Ngaji masalah kaedah bahasa Arab. Kaedah nahwu sorah. Nahwu sorah apa tu ngaji belaka, pelajar nahwu sorah. Kenapa? Karena ketika kita tak ngaji nahwu sorah, ketika kita tak ngaji nahwu sorah, kita tak pandai nak faham Quran. Kenapa? Karena Quran tu kena ada kaedah nahwu sorah, kena baca itu. Walaupun setengah-setengah orang katanya ilmu nahwu sorah ni ilmu siapa sekalipun. Tapi sebenarnya bukan ilmu siapa. Kenapa? Karena kita nak faham Quran kena melalui madah nahwu sorah ni pelajar. Dan juga ilmu mantik. Ilmu mantik ni ialah ilmu fikir, ilmu fikir. Dan juga fizik, ilmu fisik. Pengikat kemnuan ke apa masalah ini. Dan juga masalah jabar, kanisa, jabar, kanisa. Dan juga falak. Falak ilmu dua dang, falak. Duduk ngaji masalah bitai bulan ke apa, hak ni bagi darasan ni duduk di ilmu falak. Dan juga dan lain lagi, ilmu hak tersebut dalam ni dan lain lagi. Dan juga hak tadi ilmu sekolah-sekolah sanawi. Kita tengok sekolah aliyah pada. Sekolah aliyah kita ni bahasa kita sanawi muhtalah ni. Kamu tak ngaji syariah Islamiah. Dan kita ngaji masalah fiqh. Dan masalah mengenai fiqh. Dan mengenai masalah agama Islam gapo hak suruh gapo hak lagi syariah Islamiah. Yang kedua madah fiqh saya belajar. Fiqh apa kena ngaji. Kenapa? Karena kita nak duk dalam tekad aliyah dah. Seterusnya tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu kepercayaan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita dengan Nabi, kepercayaan kepada kita, kepercayaan kepada malaikat, apa ilmu tauhid apa sini. Dan juga ilmu kanun. Ilmu kanun ni sini artinya ilmu unek-unek, ilmu unek-unek. Tapi fokus kepada kanun
Islamiah belajar, dan juga dan lain-lain lagi belajar. Ini adalah pembagian pengajian sekolah-sekolah di masa kerajaan Bani Utsmaniyah belajar. Maka kita tengok masa dulu kerajaan Bani Utsmaniyah, misalnya kita tengok negeri maju. Ya kenapa? Karena boleh pernah negara Utsmaniyah hรืออาณาจักรออตโตมันนี่เคยเป็นประเทศมหาอำนาจเคยเป็นจักรวรรดิออตโตมันเป็นที่มหาอำนาจselepas daripada sebelum pada Jerman masa dulu sebelum je sebelum Jerman Turki Utsmani เคยปกครองเคยเป็นมหาอำนาจปกครอง masa dulu, maka seluruh dunia pakat kena tunduk kepada dia belakang belajar. Inilah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan baik pengajian dan juga keilmuan di masa kerajaan Bani Utsmaniyah. Yang kedua, yang ringkasnya bahwasanya sekolahnya ia bagi pada sekolah agama dan juga sekolah umum dan sekolah tuapai. Ini bagi cara nak bagi tekad sekolah baik pelajar. Maka tekad sekolah insya-Allah kita main ngaji lah sama lagi insya-Allah minggu ke ni. Salah silap dengan saya minta maaf dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.